Seterusnya kita ke negeri di bawah Bayu. Fokus dari Sabah hari ini, kerajaan negeri menghargai komitmen Kerajaan Persekutuan melalui keputusan menaikkan pemberian khas sebanyak 4.7 kali ganda. Butirannya bersama Rita Olusius Malik di Kota Kinabalu. Rita, silakan. Ya, Atika. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor amat menghargai komitmen yang ditunjukkan oleh Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri Sabah dengan keputusan menaikkan pemberian khas kepada Sabah sebanyak 4.7 kali ganda. Kenaikan pemberian ini adalah yang pertama kali semenjak tahun 1969. Menurut Datuk Haji J, amaun pemberian khas baharu dinaikkan daripada 26.7 juta ringgit kepada 125.6 juta ringgit bagi tahun 2022. Amaun akan terus meningkat setiap tahun bagi tempoh 2023 hingga 2026 mengikut kadar kenaikan yang dipersetujui bersama. Melalui kenyataannya di laman Facebook, Datuk Haji J berkata Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sabah akan terus berunding mengenai tuntutan 40% daripada hasil negeri Sabah dan menjalankan kajian semula pemberian khas untuk mendapatkan suatu amaun baharu yang dapat mengimbangi keperluan negeri ini tanpa menjejaskan kedudukan keuangan Kerajaan Persekutuan. Sebelum itu, menerusi satu kenyataan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor memaklumkan satu kesepakatan berjaya dicapai berkenaan kajian semula pemberian khas kepada negeri Sabah dengan kenaikan kira-kira 4.7 juta kali ganda bagi tahun ini. Ini susulan beberapa perbincangan dan rundingan yang diadakan oleh Kementerian Keuangan dan Kerajaan Negeri Sabah yang kebanyakan termanya dipersetujui pada 14 Februari 2022. Jelas Datuk Seri Ismail Sabri lagi, persetujuan yang dicapai melalui pemberian khas kepada negeri Sabah di bawah perkara 112D Perlembagaan Persekutuan ini merupakan lambang semangat keluarga Malaysia serta komitmen Kerajaan Persekutuan menerusi Perlembagaan Persekutuan dan Perjanjian Malaysia 1963. 6 daerah di Sabah diiktiraf sebagai bandar bahagia iaitu Putatan, Semporna, Sipitang, Kudat dan Kinabatangan serta Tenem. Pengiktirafan tersebut berdasarkan kajian Indeks Kebahagiaan 2021 merupakan pengukuran umum terhadap tahap kesejahteraan penduduk merangkumi kesihatan, kesejahteraan mental dan fizikal di kawasan pihak berkuasa tempatan PBT. Pengukuran kajian dijalankan melalui program jaringan penunjuk kemampuan bandar luar bandar Malaysia MurniNets. Berdasarkan indikator tersebut akan membantu menggubal dasar di peringkat negara selain penyediaan rancangan pembangunan. Fokus kepada apa aspirasi daripada rakyat, wish list daripada rakyat, apa yang rakyat nak sebenarnya dalam pelbagai sudut daripada aspek berkaitan dengan infrastruktur, kemudahan masyarakat, pemeliharaan alam sekitar dan pelbagai, termasuk berkaitan dengan ekonomi juga. Kami di KKTP dalam usaha kita untuk mensejahterakan rakyat, kita perlukan kayu pengukur di mana kita berada pada ketika ini. Jadi itu memberi gambaran kepada semua PBT di mana mereka berada dan apa lagi yang perlu kita tumpukan. Majlis Penyampaian Penghargaan Bandar Mampan dan Anugerah Bandar Bahagia 2021 PBT Sabah telah berlangsung di Kota Kinabalu. Penduduk perkampungan sekitar Pulau Jambongan Beluran disaran agar menambah usaha menanam kelapa jenis tacunan dan matag sebagai punca pendapatan utama selain menjadi nelayan tradisional. Tanaman tersebut kini berpotensi tinggi memandangkan semakin mendapat sambutan dan pasaran yang menggalakkan dalam dan luar negara. Pembantu Menteri Pertanian dan Perikanan Sabah merangkap adun sugut, Datuk James Ratib berkata peluang tersebut seharusnya perlu diambil sepenuhnya oleh penduduk Pulau Jambongan kerana pulau tersebut memiliki kesesuaian tanah dengan tanaman kelapa. Jelasnya lagi, kerajaan negeri telah pun menandatangani Memorandum Persefahaman MOU dengan sebuah syarikat korporat Linaco Holding Sendirian Berhad baru-baru ini khusus membangunkan produk berasal
berasaskan santan kelapa di negeri Sabah yang membuka peluang perniagaan kepada rakyat. Selain itu, Datuk James Ratib turut memberi jaminan kementeriannya akan sentiasa memberikan tunjuk ajar serta bantuan sewajarnya kepada petani yang benar-benar komited mengusahakan komoditi kelapa. Beliau berkata demikian semasa hadir dalam program Jelajah Ramadan Kampung Pulau Jambongan di Beluran. Datuk James Ratib turut mengingatkan penduduk setempat agar melaporkan segera kepada pihak keselamatan sekiranya mengetahui sebarang unsur jenayah atau kehadiran anasir luar yang boleh menggugat keselamatan. Turut berlangsung penyerahan bakul makanan kepada asnaf serta sumbangan keuangan kepada Masjid Kampung Limau-Limau, Kampung Malalin, Kampung Hujung, Kampung Bahanan dan Kampung Babango. 2 anggota Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM maut selepas motosikal yang dinaiki mereka merempu belakang lori trailer di Jalan Pelabuhan Sepanggar Malam semalam. Mangsa dikenali sebagai Ahmad Faiz Muhammad Hanif, 39 tahun dari unit SKL TLDM Kota Kinabalu dan Nur Asniza Muhammad Alui, 36 tahun dari unit KD Selangor mengalami cedera parah dan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian oleh Pegawai Perubatan KKM. Menurut kenyataan penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah, Misran Bisara, pihaknya menerima panggilan kecemasan melalui MERS 999 pukul 9.14 malam. 4 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Lintas Kota Kinabalu digerakkan ke lokasi kejadian sejauh 15 km dengan sebuah kenderaan EMRS. Mangsa kemudiannya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Operasi ditamatkan sepenuhnya pukul 11.33 malam. Jadikan kelonggaran prosedur operasi standard SOP di bulan Ramadan ini dengan pelbagai pengisian ibadah selain mengimarakan masjid. Umat Islam juga diingatkan agar kekal patuh dengan arahan semasa selain melengkapkan vaksinasi COVID-19 sebagai perlindungan diri keluarga dan masyarakat. Adun Lumadan Haji Ruslan Haji Muaram berkata inisiatif tersebut seharusnya dijadikan keutamaan sekaligus mengukuh ukhuwah, perpaduan serta persaudaraan ummah dalam kalangan masyarakat. Justru usaha Persatuan Bisaya Bersatu Sabah dan Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia cawangan Beaufort dalam menganjurkan program ziarah kasih Ramadan di beberapa lokasi di negeri ini bertepatan sekaligus bertemu dan mendengar sendiri masalah atau keperluan rakyat. Pada tahun ini kita telah mempunyai kelonggaran daripada COVID-19, daripada pandemik kepada endemik. Sudah tentu tidak ada halangan sangat untuk melakukan aktiviti yang memeriahkan suasana bulan Ramadan ini. Yang penting kita ikuti saja SOP yang telah ditetapkan. Setakat ini kita amat bertuah dan bersyukur karena pemimpin-pemimpin seperti ini dapat menyatukan masyarakat khususnya di bulan yang penuh keberkatan ini. Jadi kami mengalung-alungkan usaha seperti ini bukan saja di masjid ini tetapi semua masjid-masjid di daerah Beaufort ini. Program seumpama akan dilaksanakan ke daerah Sipitang, Kuala Penyu, Kota Kinabalu, wilayah Persekutuan Labuan dan Keningau. Turut berlangsung penyampaian sumbangan barangan keperluan solat kepada Masjid Jamik Kabatu Kabidang. Memasuki fasa peralihan ke endemik, pelbagai kelonggaran prosedur operasi standard SOP, kebenaran dan garis panduan yang ditetapkan kerajaan melibatkan semua aktiviti dan upacara keagamaan di rumah ibadat bukan Islam di negeri ini telah berkuat kuasa sejak 9 April. Ikuti tinjauan RTM, reaksi orang ramai sekitar Penampang dan Kota Kinabalu. Tinjauan di rumah ibadat bukan Islam mendapati SOP sedia ada masih diguna pakai untuk semua upacara sembahyang dan aktiviti keagamaan. Yang pertama sekali, semasa kedatangan umat dalam gereja, Mai Sejahtera masih ditetapkan dan hanya umat yang lengkap divaksin yang dibenarkan untuk mengikuti doa sembahyang misa di dalam gereja. Juga
dinasihatkan untuk senantiasa memakai pelitup muka, mask, dan pencarakan ditetapkan iaitu 1 meter. Pertama, kita mesti mau scan dulu lah. Sama kita mau cek dia punya sudah vaksin 2 kali ke tidak lah. Kalau baru kasih masuk lah. Macam itu orang tua ada 60 atas punya, kita ada tengok dia betul-betul lah. Sama dia budak-budak kita tidak kasih dia masuk lah. Kami memang mengikut semua peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan untuk mengikut SOP, iaitu termasuk scan MySejahtera, scan temperature dan juga tulis nama lah. Jika kepada mereka yang tiada handphone, mereka boleh tulis nama di sini. Tapi kami akan sentiasa pastikan SOP diikuti, terutamanya memakai mask dan juga maintain the distance. SOP Rumah Ibadat Bukan Islam semasa fasa peralihan dikeluarkan dengan membenarkan semua aktiviti keagamaan termasuk perkahwinan, kelas agama, upacara pengebumian dan penghormatan terakhir serta aktiviti sosial. Sebarang upacara perarakan dan aktiviti yang melibatkan sentuhan masih tidak dibenarkan. Baik saudara, sekian berita dari negeri di bawah bayu. Keluarga Malaysia, lengkapkan vaksinasi COVID-19 anda dan keluarga. Saya Rita Alexis Malik, kembali bersama Atika. Silakan. Baik, terima kasih Rita untuk perkembangan di Sabah.